Jutaan orang asli tolak vaksin, kini terima imunisasi. Perlis perkenal SOP baharu aktiviti pengimarahan masjid. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah 14 Ogos 2021. Saya Zera Zamri. Kami bawakan berita dari wilayah utara, selatan, timur dan barat. Juga akan berlintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Perlis. Fokus hari ini, usaha peralihan fasa pelan pemulihan negara di Pergiat. Setia bersama Berita Wilayah. Vaksin COVID-19 yang digunakan di negara ini terbukti berkesan terhadap varian Delta. Ini disahkan menerusi penurunan jumlah kemasukan ke hospital, unit rawat terapi dan penggunaan alat bantuan pernafasan. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, penelitian dibuat terhadap situasi di Labuan dan Sarawak. Semakan mendapati semua jenis vaksin yang diberi di Malaysia mampu mengekang penularan varian berbahaya berkenaan. Ekoran perkembangan itu beliau yakin jumlah kes di Lembah Kelang mampu turun sehingga 50% menjelang imuniti kelompok di wilayah berkenaan hujung bulan ini. 44 orang asli yang sebelum ini menolak vaksin kini berubah fikiran dan bersetuju untuk menerima suntikan. Mereka yakin akan keberkesanan vaksin berkenaan setelah melihat ahli keluarga lain tidak mengalami sebarang masalah selepas mengambil suntikan. Kan saya ada komentar sikit lah. Dia orang cakap macam-macam je. Itu aja lah. Saya pun saya takut juga. So anak cakap, ayah pergilah vaksin dia cakap. Nanti susah sikit dia cakap. Nak pergi mana-mana dia cakap. Yalah, saya pun fikir juga. Betul juga cakap anak ni. Ya, takut juga nak ambil. Sebab kan banyak yang cakap tak apa? Bagus. Itulah takut juga nak ambil. Tengok dia orang dah cocok macam tak ada apa-apa je. Lagi mak ayah cakap ambil je lah sebab ada anak-anak kecil kan. Itu antara reaksi masyarakat orang asli yang ditemui di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Alamanda Jasin. Sehingga kini 374 masyarakat orang asli di Jasin sudah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin. Situasi sama turut berlaku di Baling, Kedah. Tok Batin orang asli kampung Lubuk Legong mengambil masa hampir 2 bulan memujuk anak buahnya menerima vaksin COVID-19. Tindakan itu nyata membuah hasil selepas mereka setuju berbuat demikian demi keselamatan semua. Tok Batin tersebut, Razali Kulim, berkata kebanyakan mereka enggan terlibat imunisasi itu kerana bimbang kesan vaksin. Namun mereka berjaya diyakinkan bahawa ia selamat. Tak semua. Kena pujuk, kena terang, kena penjelas betul-betul. Tu pun ada yang was-was lagi. Tapi kita usaha sampai insya-Allah lah. Sampai mereka bagi nama apa semua untuk divaksin. Sebab ada isu yang orang panggil tak berapa eloklah mereka hantar melalui media sosial ni. Setakat ini, 200 orang asli daripada 84 keluarga suku Kensio itu telah menerima suntikan vaksin masing-masing. Di Malaysia pun makin bertambah. Lepas tu kita pun dapat kesedaran daripada pihak kerajaan, terutama sekali JAKWA lah, dan pejabat daerah. Nak kata takut, tak takut. Tapi kita supaya
nak terkejut debar tu. Berkuat kuasa serta-merta prosedur operasi standard SOP, aktiviti pengimarahan masjid di seluruh Perlis diperketatkan. Peraturan terbaharu dilaksana sehingga suatu tempoh yang akan ditetapkan. Titah Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail, hanya solat fardu dan solat Jumaat dibenarkan dalam tempoh ini. Jumaat terhad kepada qaryah yang lengkap 2 dos vaksin. Solat jenazah pula hanya dibenarkan dengan had maksimum 12 orang termasuk petugas. Semua surau dan tempat solat umum diarah tutup kecuali mendapat kebenaran khas. Namun semua masjid di Mukim Kuala Perlis dan kawasan sekitar masih terikat dengan arahan pelaksanaan aktiviti pengimarahan secara terhad yang dikeluarkan 1 Ogos lalu. SOP baharu diperkenal berikutan peningkatan bilangan kes COVID-19 di negeri itu. Lebih 25,000 dos vaksin COVID-19 telah diberi di Pusat Pemberian Vaksin Integrasi PPVI Kelolaan Pengendali Lebuhraya Plus sejak dibuka 26 Julai lalu. Dianggarkan sekitar 1,600 hingga 1,800 dos diberi setiap hari. Wartawan Suhal Muhammad Noor yang membuat tinjauan di lokasi itu ada butirannya. PPVI Plus beroperasi hasil kerjasama Plus dengan penasihat perubatan Primer Cerang dan Protect Health. Ia menawarkan pemberian vaksin kepada pelbagai golongan tanpa janji temu. Boleh walk in, boleh datang secara tanpa temu janji, iaitu 5 kumpulan lah. Jadi kumpulan yang pertama adalah mereka warga emas ya. Mereka warga emas boleh je, tak perlu tunggu temu janji. Dia boleh datang je walk in kepada pusat-pusat yang telah ditentukan oleh kerajaan lah. Nombor 2 lah mereka OKU. Jadi tak perlu beratur semua. Kita ada green lane untuk mereka, boleh datang direct, boleh bantu. Nombor 3 lah mereka yang terlepas second dose. Sepatutnya ada tarikh untuk second dose yang mereka terlepas. So boleh datang juga. Yang keempat adalah mereka yang berumur 18 tahun ke atas tetapi ada masalah kesihatan. Dia rasa risau, khawatir sebab kita nak selamatkan mereka. Dan terakhir sekali adalah mereka yang ada ataupun berkhidmat, guru-guru, petugas-petugas kesihatan yang mana yang dalam bidang pendidikan. PPVI Plus turut dilengkapi perunding digital bagi membantu kelancaran pemberian vaksin. Plus telah menggunakan aplikasi chatbot highway pertama Puteri sebagai digital consultant. Ini adalah satu contoh di mana Society 5.0 dapat dimantapkan di mana platform digital diguna untuk memberi informasi kepada rakyat dan juga vaksini-vaksini yang datang untuk vaksin di Pesadah. Proses pemberian vaksin dibantu 150 sukarelawan terdiri daripada kaki tangan Plus, pengamal perubatan swasta dan agensi keselamatan. Dengan berpaksikan visi terasa kurang-kurangnya semua orang pulang ke rumah dengan keadaan yang selamat kepada orang yang tersayang. Pusat Pemberian Vaksin PPV Integrasi ini telah mula beroperasi sejak hujung Julai lalu seawal jam 9 pagi hingga 9 malam. Ini adalah merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam terus mencapai imuniti kelompok menjelang Oktober tahun ini. Lindung diri, lindung semua. Laporan Suhal Muhammad Noor, Berita RTM. Kerajaan disaran mengetatkan lagi peraturan amalan di tempat kerja bagi membendung penularan COVID-19. Prosedur operasi standard SOP lebih terperinci perlu diperkenal bagi mengelak tambahan kluster tempat kerja. Menurut Penasihat Kesatuan Kebangsaan, pekerja-pekerja pihak berkuasa tempatan Semenanjung Malaysia, Dato' Aziz Muda, sebarang kealpaan akan menjurus kepada kewujudan kluster baharu di tempat kerja. Jadi sebab itu saya berpendapat bahawa kerajaan harus memperketatkan lagi peraturan-peraturan kerja di pejabat
dan bagaimana bekerja daripada rumah ini. Dengan cara ini barangkali kita dapat membendung dan mengurangkan dari segi jangkitan COVID-19 yang semakin hari ini semakin parah dan semakin menakutkan sebenarnya. Naib Presiden 2 Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia, Zainuddin Kisman pula mahu majikan dan pekerja meningkatkan disiplin diri semasa bertugas. Berbalik kepada peruntukan undang-undang, jadi kalau kata mereka faham, industri faham self-regulation atau memperuntukkan diri itu, mereka patutnya secepat mungkin bila kata COVID dah menyerang, maksudnya gelombang pertama, sekarang ni dah gelombang keberapa, dah mungkin gelombang yang ketiga, dah berapa fasa belah berlaku, industri sepatutnya dah makin lebih jelas dan faham situasi yang kita hadapi. Jadi suka atau tidak, industri kena sama-sama bekerjasama dengan pekerja. Semalam 41 kluster baharu direkodkan dengan 22 daripadanya merupakan kluster tempat kerja. Masuk ke restoran serta kedai makan di negeri fasa 2, Pelan Pemulihan Negara dan seterusnya memberi kelegaan kepada banyak pihak. Ini kerana keadaan itu mampu memberi jaminan keselamatan kepada para pelanggan. Lagi butiran langsung bersama Rita Alisius Malik dari negeri di bawah payu. Rita, teruskan. Baik Zehra, langkah kerajaan negeri memperketat syarat kemasukan ke premis perniagaan dan restoran disambut baik pengusaha dan pengunjung restoran. Menerusi SOP Pelan Pemulihan Negara Fasa 2, hanya individu yang lengkap divaksin sahaja dibenarkan masuk ke pasaraya dan makan di restoran, termasuk pekerja di premis berkaitan. Pengusaha dan pengunjung restoran yang ditemui berpendapat usaha tersebut satu langkah tepat dalam mencapai imuniti kelompok sekaligus mengekang penularan COVID-19 selain memberi rasa selamat sama ada kepada pekerja maupun pengunjung. Memang baguslah apa yang kerajaan buat sekarang ni pasal kita sendiri sebagai peniaga akan rasa selamat dan orang yang datang pun akan rasa selesa. Maksudnya diorang yakin sudah komplit vaksin 2 dos, so tiada kerisauan lah. Kami sudah lengkap vaksin, Alhamdulillah. Sebab tu kami pun, orang bilang buat promosi pun kami kasih tahu customer, kita punya staff semua yang handling ni sudah komplit 2 vaksin, jadi diorang yakin lah. Kami dari pihak pekerja akan rasa yakin jugalah dengan sebab kami customer kan, jadi kami rasa yakin dengan hidangan kami sebab sudah full vaksin, dan begitu juga dengan customer, diorang pun yakin dengan kami sebab kami sudah full vaksin dan menghidangkan makanan yang selamat sebab kita jumpa ramai orang juga. Pandangan saya wajar sebab melihat pada keadaan COVID yang semakin meningkat kesnya, satu usaha yang perlu dilakukan, terutama dengan adanya varian baru yang begitu cepat merebak, ya. Delta varian, dan ini amat membimbangkan kita. Jadi saya rasa sesuai dan wajarlah. Bukan kita menghalang perniagaan, tetapi berdasarkan apa yang kita alami pada hari ini, kita nampak wabak ini begitu mengganas. Banyak kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan merah di Sabah ini. Apa yang disarankan oleh Kerajaan Negeri Sabah itu, saya rasa memang amat berpatutan. Saya amat menyokong. Saudara, ini antara kemudahan yang anda nikmati jika lengkap 2 dos vaksin. Bagi anda yang belum mendaftar sebagai penerima, masih belum terlambat daftar sebagai penerima, ia tidak merugikan. Malah kerajaan negeri juga telah mula membuka pendaftaran secara walk-in di semua PPV di seluruh negeri. Mazrona Kelinggalan, Berita RTM. Petugas Barisan Hadapan Keselamatan di 51 sekatan jalan raya SJR seluruh negeri akan menerima bantuan bakul makanan daripada pihak kerajaan. Bantuan diberikan bagi menyuntik semangat mereka untuk bertugas dengan penuh kesabaran, dedikasi dan mengekalkan integriti agar matlamat kerajaan memutuskan rantaian COVID-19 dapat dijayakan.
Menurut Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Mazli Mazlan, sumbangan yang diberikan juga bagi menghargai pengorbanan lebih 2,000 petugas SJR yang sentiasa komited dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19 meskipun berdepan keadaan cuaca tidak menentu selain pelbagai kerenah masyarakat. Ya, ini adalah salah satu cara bagaimana PDRM dan juga kerajaan menyuntik semangat kepada petugas-petugas ini supaya mereka terus tugas dengan penuh kesabaran, berdedikasi dan juga mengekalkan integriti yang ada agar matlamat kerajaan untuk memutuskan COVID-19 ini dapat dijayakan. Beliau ditemui pemberita selepas menyerahkan bakul makanan berkenaan kepada petugas di lokasi SJR Jalan Rugading, Telipok. Datuk Mazli juga menasihati orang ramai terus patuh prosedur operasi standard SOP ditetapkan termasuk memberi kerjasama terbaik di kesemua lokasi SJR demi memutuskan penularan jangkitan COVID-19. Mural linangkit Jambatan Gantung Tamparuli bakal menjadi mercu tanda baharu di Tamparuli. Mural yang dianggarkan bernilai RM100,000 dijangka siap Oktober tahun ini. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata mural ini membawa erti tersendiri khususnya perpaduan integrasi etnik di daerah ini. Beliau juga yakin menerusi mural ini mampu menjadi salah satu tarikan pelancongan tempatan selain beberapa tempat bersejarah lain yang akan dinaik taraf kelak. Matlamat kita yang keseluruhannya ialah melahirkan satu mercu tanda untuk kawasan Pekan dan kawasan Tamparuli di mana pelancong-pelancong yang bakal pergi ke National Park akan ada tempat disinggah di sini untuk satu persinggahan berkualiti. Beliau menyatakan demikian kepada RTM sempena lawatan kerjanya ke Jambatan Tamparuli di Tamparuli. Mural ini dijayakan 7 orang guru seni visual yang menggelarkan diri mereka kumpulan 7 Topinai. Kami sebagai seorang guru pendidikan seni di Sabah, tujuan kami adalah untuk mempromosi. Sebagai seorang guru, kami sebenarnya menekankan bahawa corak-corak ataupun kemahiran-kemahiran ini perlu diwarisi bukan saja oleh guru-guru seni, tapi juga kepada pelajar-pelajar seni. Kami harap usaha kami ini menjadi satu inspirasi kepada para pelajar kami, pelajar seni, lepas itu para pelajar seni di IPT dan rakan-rakan kami di profesi perguruan dan dalam bidang seni juga secara amnya di Malaysia, khususnya di Sabah. Masyarakat diminta sentiasa berwaspada dengan promosi produk yang dijalankan secara dalam talian ketika melakukan transaksi. Ini kerana sebahagian besar produk yang dijual di laman sesawang atau aplikasi adalah tidak berdaftar dan tidak tertakluk kepada undang-undang di Malaysia. Presiden Persatuan Pengguna Bijak Pantai Barat Sabah, David Chan, mengingatkan masyarakat agar jangan mudah terpedaya dengan sebarang gimik jualan murah yang dipromosikan menerusi media sosial maupun internet. Bercakap kepada RTM, katanya sesetengah produk yang dipromosikan di platform tersebut mempunyai kecenderungan untuk menyerupai produk berjenama. Ini akan menyebabkan pengguna menghadapi masalah untuk mendapatkan hak mereka daripada platform berkenaan jika kualiti produk yang dibeli gagal memenuhi jangkaan yang dikehendaki oleh pengguna. Because the sales was not done according to the legal procedures, such as not including the evidence of receipt and sale office and sale address and telephone number and so on. Beliau turut menasihati masyarakat agar mengambil langkah bijak dengan menilai jualan dan promosi dalam platform e-dagang sebelum membuat pembelian. Situasi semasa wabak denggi di Sabah. Tiada kes baharu denggi direkodkan semalam menjadikan jumlah kumulatif bawaan nyamuk Aedes itu kekal 1,075 kes. Wabak aktif di negeri ini juga kekal 4 yang dikesan di Kuala Penyu dan Kota Kinabalu.
Berdasarkan infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, lokaliti terbabit 3 di Kuala Penyu iaitu Sarap, Menumbuk Darat dan Sekalong serta di Taman Jindo Fasa 5 di Kota Kinabalu. Bagaimanapun status wabak di kesemua lokaliti tersebut terkawal. Setakat ini wabak berkenaan mengorbankan 3 nyawa yang masing-masing direkodkan di Tawau, Lahadatu dan Semporna. Sehubungan itu, JKNS mengajak orang ramai meluangkan masa 10 minit seminggu mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes di kawasan kediaman masing-masing. Baik, sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Usaha capai imuniti kelompok tanggungjawab bersama tepati janji temu vaksinasi anda. Kembali kepada Zehra, silakan. Baik, terima kasih Rita. Saudara, Labuan menjadi model terbaik menterjemahkan tema Hari Kebangsaan Malaysia Prihatin susulan kejayaan wilayah itu keluar daripada krisis penularan COVID-19. 19 tidak akan sesekali merantap semangat kita semua untuk terus menggelorakan dan menghayati pengisian Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia tahun ini. Pelbagai kaedah boleh digunakan untuk menzahirkan roh serta semangat cinta kepada tanah tumpahnya darahku ini. Beliau berkata demikian dalam ucapan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang peringkat Labuan yang diadakan secara hybrid. Lintas langsung dari Bumi Kenyalang petang ini akan membawakan perkembangan terkini mengenai projek lebuh raya Pan Borneo. Perinciannya bersama Bu Mawin di studio RTM Kuching. Bu Mah, silakan. Ya, terima kasih Zera. Perubahan konsep projek delivery partner PDP kepada kontrak konvensional selepas peralihan Kerajaan Persekutuan pada tahun 2018 mengakibatkan tempoh pelaksanaan lebuh raya Pan Borneo dipanjangkan kepada 1 tahun untuk tujuan penyesuaian dan perubahan kontrak. Menteri Kejaraya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, walau bagaimanapun pemasalah termasuk keadaan pandemik COVID-19 melanda telah menjejaskan kerja-kerja di lapangan akibat perintah kawalan pergerakan, ketiadaan tenaga buruh serta kesukaran mendapatkan bekalan bahan binaan. Datuk Seri Fadilah memberitahu perbincangan akan diadakan esok dengan semua pihak kontraktor di Miri bagi mencari jalan penyelesaian agar projek yang bertujuan kepentingan rakyat dan ekonomi negeri Sarawak itu dapat disiapkan mengikut jadual. Datuk Seri Fadilah menyatakan perkara tersebut semasa lawatan ke tapak projek jenjambat persimpangan Bintulu dan Simpang Nyabau di Bintulu. Beliau dalam pada itu turut yakin pihak kontraktor yang terlibat dalam setiap pakej kerja-kerja pembinaan lebuh raya itu akan menyiapkan projek tersebut yang dijangka siap selewat-lewatnya pada awal 2023. Projek bernilai 16 bilion ringgit telah hampir 70% siap dengan 2 pakej iaitu Simpang Nyabau Bakun dan Teluk Melano. Datuk Seri Fadilah turut menyeru agar anak-anak Sarawak yang mempunyai pengalaman dalam kerja-kerja pembinaan mengambil peluang berkhidmat dengan pihak kontraktor LPB. Sebanyak 23 kawasan rukun tetangga KRT di bahagian Bintulu menerima sumbangan bakul perpaduan RT Cares daripada Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional bahagian Bintulu bagi membantu penduduk terjejas terutama ketika pandemik COVID-19. Program #Kita Bersama RT Cares tersebut disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli yang diadakan di Dewan Muktamar Kampung Jabai Bintulu. Datuk Talib yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Jepak menyeru agar semua rakyat bekerjasama dan bersatu hati dalam usaha membantu kerajaan memutuskan rantaian COVID-19 ketika ini. Jelasnya, tanpa kerjasama seumpama itu, ia akan menyumbang kepada peningkatan kes, terutama mereka yang tidak patuh kepada prosedur operasi standard. Mengenai program itu, Datuk Talib memberitahu perpaduan penting dalam kalangan rakyat pelbagai kaum di negeri ini bagi melahirkan semangat patriotisme. Sifat perpaduan ingin bersatu padu ialah sifat patriotik. Kalau kita mahu membangun, kita harus dan terus mendukung
cita-cita perpaduan. Ini di dalam budaya kita. Dari itu rakyat mahu perpaduan. Sementara itu, rata-rata penerima menzahirkan penghargaan yang sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban penduduk yang terjejas. Ya, sebenarnya memang inisiatif ini amat baik kerana sekurang-kurangnya dapat membantu penduduk kampung Baru Darat khususnya dari segi makanan harian mereka. Jadi dengan bakul makan itu dapat juga setidaknya menikmati sumbangan daripada KRT. Kami bagi pengungsi KRT Kampung Penan Muslim mengucap banyak-banyak terima kasih kepada Jabatan Perpaduan dengan adanya sumbangan bakul makanan tu dapat meringan lagi beban untuk KRT kuasaan kami orang . Dan terima kasih juga dengan YB Datuk kenanya pun ada menyumbang sedikit untuk program kami hari itu . Sebanyak 460 bakul makanan tersebut akan diagihkan kepada 23 buah KRT di Bintulu. Warga tentera darat serta ahli karyah Masjid Salahuddin Al-Ayyubi Camp Henderson Kuching menzahirkan penghargaan atas sumbangan dan keprihatinan Kerajaan Sarawak untuk membangun serta menambah baik pengurusan masjid tersebut. Divisyen Pertama Infanteri menerusi satu kenyataan media memaklumkan majlis ringkas penyerahan sumbangan tersebut disampaikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng di Masjid Salahuddin Al-Ayyubi Camp Henderson Kuching semalam. Sumbangan cek berjumlah RM231,411 itu diserahkan kepada Panglima 1 Division Major General Datuk Zulkafli Mustafa yang juga merangkap penaung Masjid Salahuddin Al-Ayyubi Camp Henderson. Turut hadir adalah Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Datuk Marzuki Muhammad dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki. Baik saudara, seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 13 Ogos. Saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan Zehra. Terima kasih Buma. Susulan insiden tembak yang mengorbankan 4 anggota TUDM di Kota Samarahan semalam, 2 bedah siasat dilakukan hari ini bagi mengenal pasti punca sebenar kematian, manakala bedah siasat ke atas 2 lagi mayat akan dilakukan esok. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail yang dihubungi mengesahkan bedah siasat dilakukan 5 petang tadi. Prosedur itu dilakukan Patologi Forensik Hospital Umum Sarawak selepas ujian saringan COVID-19 dilaksana terlebih dahulu. Bedah siasat ke atas 2 lagi mayat esok akan turut dilakukan selepas ujian sama. Semalam 4 anggota TUDM maut selepas salah seorang daripada mereka merampas senjata api dan melakukan serangan di Kamp Skuadron 330. Baik saudara, sebelum ke perkembangan selanjutnya, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa disediakan Jabatan Meteorologi.
Lebih 1 juta dos vaksin akan diterima Perak secara berperingkat bulan ini. Menteri Besarnya Datuk Sa'arani Mohamad berkata ia merupakan jumlah vaksin paling tinggi diterima setakat ini. Menerusi jumlah bekalan itu, Perak mampu mencapai beralih ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN menjelang bulan hadapan. Jika jumlah itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya, maka Perak mampu mencapai syarat ketiga nilai ambang, iaitu kadar vaksinasi mencecah 40% menjelang bulan September untuk membolehkan kita beralih ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara. Beliau ditemui selepas meninjau Taman Meru 2B yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sejak Rabu lalu. Pandemik COVID-19 bukan halangan meraikan sambutan Hari Kebangsaan. Setelah 64 tahun negara menikmati kebebasan dan kemerdekaan, amalan kibar jalur gemilang sentiasa dibudayakan dengan penuh perasaan bangga. Di SIK Kedah, Pusat Khidmat Rakyat Ahli Parlimen SIK dengan kerjasama Pusat Khidmat Wakil Rakyat Dun Juneri dan Belantik mengambil inisiatif mengedarkan jalur gemilang kepada mereka yang kurang bernasib baik. Wartawan Fakhrul Razi Ismail ada laporannya. Lebih setahun lamanya pandemik melanda negara, ia memberi kesan bukan sahaja kepada ekonomi negara, malah kehidupan rakyat turut terjejas. Ramai yang kehilangan pekerjaan, malah ada yang terjejas pendapatan. Menyedari perkara itu, bantuan makanan berserta jalur gemilang diedarkan kepada penerima melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah SIK. Petugas PKOB mengedarkan bantuan dari rumah ke rumah selari dengan SOP ditetapkan. Untuk supaya mereka rasa supaya kita harus mempertahankan negara kita, khususnya kita mahu merdeka daripada pandemik COVID-19 inilah. Jadi dengan adanya bendera ni, kita boleh kibarkan lagi solidariti kepada Malaysia ni dan kita tunjukkan pada orang luar bahawa kita bersatu padu untuk mempertahankan negara dan khususnya kita bersatu padu untuk mengeluarkan kita daripada krisis atau bencana pandemik COVID-19 ini. Bagi penerima bantuan, sambutan Hari Kebangsaan tahun ini tetap dirasai, biarpun terpaksa berdepan pelbagai cabaran getir. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak JKM, kerajaan negeri dan juga rombongan hak hantar baku makanan dan juga bendera jalur gemilang untuk meraihkan Hari Kemerdekaan ni. Ada macam terharu lah. Terima kasih semua cukup lah yang ada bagi bantuan ni. Jadi kita minta ni lah. Bantuan ni terima kasih lah. Berkah apa semua tu untuk perbelanjaan pada hari ni. Itu semangat jugalah walaupun dalam keadaan sekarang ni. Sementara itu, kempen Kibar Jalur Gemilang turut disemarakkan pelbagai agensi dan jabatan kerajaan dalam suasana sederhana. Marilah sama-sama kita mengibarkan jalur gemilang demi menzahirkan rasa cinta kepada negara, diiringi doa dan harapan agar negara kita kembali pulih dari pandemik COVID-19. Laporan Fakhrul Razi Ismail untuk RTM. Merdeka! 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 Kes COVID-19 di Perlis merekodkan 50 jangkitan baharu semalam dan ia merupakan kes harian tertinggi. Justru setiap keluarga disaran mengambil pendekatan lebih bertanggungjawab dengan mematuhi SOP sepenuhnya bagi mengelakkan penularan COVID-19. Titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail, setiap orang perlu giat melakukan aktiviti pembersihan atau disinfeksi di rumah. Setiap isi rumah juga perlu elak menerima pelawat sekiranya tidak ada urusan penting. Sekiranya bergejala, individu tersebut perlu segera mengunjungi klinik kesihatan berdekatan untuk membuat saringan dan mendapatkan rawatan segera. Demikian nasihat baginda ketika
ketika menyerahkan sumbangan agihan zakat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS kepada 29 orang asnaf di Masjid Al-Raudhah, Sungai Batu Pahat. RM494,000 diperuntukkan bagi projek rintis penyumberan luar ASD yang memfokuskan kepada pengurusan pusat-pusat warga emas. Projek berkenaan yang melibatkan badan bukan kerajaan NGO itu dijangka akan dilaksanakan bermula September ini. Pihak kerajaan berperanan menyediakan infrastruktur diperlukan manakala NGO berperanan dalam membantu melancarkan operasi. Jadi ASD ini adalah bertujuan untuk kita menggembling tenaga dan bekerjasama dengan badan NGO kerana kita tahu mereka juga mereka yang dipilih ini mempunyai kepakaran-kepakaran tertentu dari segi pengurusan, dari segi ilmu, dari segi pengalaman dalam mengendalikan program-program ataupun rumah khas untuk penjagaan warga emas ini. Kementerian itu menetapkan tempoh selama 6 bulan bagi melihat keberkesanan projek ADS sebelum diperluaskan ke negeri-negeri lain. Beliau ditemui pemberita di Seri Iskandar, Perak. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP belum menerima sebarang laporan berkaitan penjualan alat pengukur kadar oksigen atau oksimeter tiruan dalam pasaran. Orang ramai digesa membuat laporan rasmi kepada kementerian sekiranya mengesyaki ada terbeli alat pengukur tiruan atau palsu. Bila ada laporan berkaitan dengan bukan saja oximeter, malah juga alat cek BP ataupun alat apa saja yang berkaitan dengan jurisdiction kita ialah sekiranya ia palsu, maka kita boleh mengambil tindakan di bawah Akta Dagangan. Dan juga yang kedua berkenaan dengan harga. Harga kalau harganya melampau, kita boleh ambil di bawah Akta Pencatatan. Siasatan dibuat di bawah Akta Perihal Dagangan 2009 sekiranya alat dijual menggunakan cap dagang berdaftar palsu. Sekiranya harga dikenakan melampaui akan disiasat di bawah Akta Kawalan Harga dan Pencatutan 2011. 40 wanita hamil yang positif COVID-19 kategori 2 hingga 3 kini dirawat di 2 wad khas di Hospital Raja Perempuan Zainab II HRPZ2 Kota Baru, Kelantan. Pengarah HRPZ2 Datuk Dr. Selasawati Ghazali berkata, rata-rata usia kandungan wanita hamil yang sedang menerima rawatan bermula 27 minggu ke atas. Beliau menyatakan demikian selepas meninjau pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC Dewan Jubli Perak Kota Baru. Katanya melihat kepada angka wanita hamil yang sedang mendapatkan rawatan, pihaknya mencadangkan agar PKRC turut memiliki kemudahan rawatan kepada wanita hamil yang positif COVID-19. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu penggunaan katil untuk rawatan pesakit COVID-19 di HRPZ2 kini mencecah antara 98 hingga 99% menyebabkan pihaknya terpaksa menukar wad biasa kepada wad COVID-19. 5.5 juta ringgit diperuntukkan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK bagi menyantuni golongan penggiat ekonomi negeri itu. Antara golongan sasar adalah penjaja, peniaga kecil, petani, peladang kecil dan nelayan. Ketua Pegawai Pembangunan MAIK Muhammad Azman Ghazali, bantuan merupakan sebahagian daripada peruntukan 15.6 juta ringgit yang diumum sebelum ini. Program yang kita buat hari ini, kita menyampaikan bantuan secara pandu lalu, secara drive-thru kepada Kelab Kebajikan Cik Anda Kelantan, yang mana penerimanya kita pilih daripada penjaja-penjaja kecil dan peniaga-peniaga kecil yang kita sedia faham bahawa golongan ini memang amat terjejah pada learning. Peruntukan bertujuan membantu penggiat ekonomi berskala kecil meneruskan kembali perniagaan mereka yang terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan. Azman ditemui selepas menyampaikan sumbangan kepada 42 penerima di Kota Baru.
Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA mencadangkan penjawat awam yang bertugas dari rumah membantu penugasan perkeranian di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di seluruh negara. Peletakan kaki tangan itu mampu menampung masalah kekurangan petugas. Jelas Ketua Pengarah Datuk Dr. Aminuddin Hasim, perkara itu akan dibincangkan antara pihaknya bersama Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kerajaan Negeri. Sekiranya cadangan ini dilaksanakan, petugas perubatan boleh fokus kepada urusan perubatan. Saudara, kisah pejuang tanah air tidak akan dilupakan, malah ia perlu menjadi iktibar kepada kita semua. Bekas seorang pejuang kemerdekaan, Cik Wan muda, Cik Wan Su, 84 tahun, melihat sendiri bapa saudaranya mati ditembak sekumpulan pengganas komunis. Ia berlaku dalam satu tragedi serang hendap di Kampung Air Putih, Kemaman, Terengganu, kira-kira 70 tahun lalu. Cik Wan muda atau lebih mesra disapa Pak Long Wan yang kini menetap di Kampung Pasir Gajah berkata, dalam kejadian itu juga sepupunya turut cedera parah di punggung dirobek peluru komunis. Pak Long Wan sebelum ini bertugas sebagai home guard ketika zaman komunis berkata, peristiwa itu masih segar dalam ingatannya. Beliau mengimbas kembali ketika melihat kepala bapa saudaranya berkecai dan mati di depan mata. Kejadian berlaku ketika dia bersama bapa saudara, sepupunya dan sekumpulan home guard ditugaskan mengiringi sebuah lori menghantar bekalan beras ke kampung itu. Ikut jalan raya sampai kona kaum ini hembuh selalu. Hembuh mati pak saudara saya cabut kain bahan dia peluru. Sepupu saya tak ada panggil ini sejokai bahan dia peluru. Dia dua beranak. Komunis tu ramai 64 orang. 64 orang kumpulan tu. Beliau ketika itu sempat mencari tempat berlindung. Pak Long Wan berkongsi detik-detik cemas itu ketika ditemui di rumahnya. Kini hanya beliau merupakan satu-satunya bekas home guard yang masih hidup ketika zaman kewujudan komunis. Nasihat pejuang kemerdekaan itu kepada golongan muda, pelihara keharmonian dan kemakmuran yang telah dikecapi. Ada orang nak harakan di Malaysia ni. Orang ni patut kita takak, kita kurung kalau ada. Tapi walau macam mana pun sedikit sebanyak, kita tengok dosa-dosa, baca surat khabar, memang ada manusia yang macam tu. Yang tak suka tengok aman damai. Sementara itu, anak seorang bekas home guard, Rozali Omar, berkata masyarakat perlu menghargai pengorbanan para pejuang terdahulu yang berjuang habis-habisan memerdekakan negara ini. Kepada generasi baru ni, kita ambil iktibarlah pada apa yang diluahkan oleh Pak Long tadi tu. Kalau dulu, orang dulu berlawan dengan komunis dan kita sekarang ni melawan dengan COVID-19 ni. Dan insya-Allah kita pakat jagalah ikut SOP dan kita jangan kata orang tu jangan ambil sambil lewa kerana orang dulu untuk kemerdekaan ni dia berjuang habis-habisan. Tapi bila kita merdeka ni kita menganggap COVID ni lah satu cabaran lah bagi kita. Pegawai dan anggota Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Johor disahkan positif COVID-19 sejak Mac tahun lalu. Jelas pengarahnya Datuk Yahya Madis, ketika ini 9 pegawai dan anggotanya sedang menerima rawatan.
Sepanjang tempoh itu juga 587 pegawai dan anggota telah menjalani kuarantin. Majoriti warga Bomba dijangkiti COVID-19 daripada kategori 1 sama ada tidak bergejala atau kurang bergejala. Kebanyakan jangkitan bukan jangkitan dalaman. Semua jangkitan daripada keluarga. Ada satu jangkitan waktu kita menyelamat. Mangsa diselamatkan tu positif dan ada orang kita juga positif. Beliau menjelaskan perkara tersebut pada program vaksin bergerak anjuran jabatannya bersama Jabatan Kesihatan Negeri di Balai Raya Taman Jaya, Skudai. Maritim Malaysia Johor menahan 2 kapal tangki disyaki bersauh tanpa kebenaran di perairan Johor Timur menerusi ups jangkar haram. Kedua-dua kapal itu ditahan kemarin dan semalam. Kapal berdaftar dari Singapura berjaya ditahan berdekatan kawasan Tanjung Penawar kira-kira 11.33 minit pagi pada 12 Ogos lalu. 21 kru warga Cina dan Pakistan yang terlibat turut ditahan. Manakala sebuah lagi kapal berdaftar di Kiribati ditahan kira-kira 2.55 minit petang semalam berdekatan Tanjung Pungai. Kapal itu dikendali 4 kru warga Indonesia. Kedua-dua nakhoda kapal tangki terbabit ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen kebenaran bersauh di perairan Malaysia. Ketua Jurulatih Olahraga Para Negara R.J. Ganathan beri jaminan atlet olahraga akan membawa pulang 2 atau 3 pingat di Paralimpik Tokyo 2020. Selain olahraga, Jagannathan turut yakin dengan kemampuan atlet para bagi acara lain seperti angkat berat, memanah dan badminton untuk membawa berita gembira buat kontingen negara yang diletakkan sasaran 3 pingat emas. Laluan sukar bakal dilalui kontingen disebabkan kurangnya penyertaan kejohanan luar. Memang ada satu tekanan. Tekanan itu kita boleh mengatasinya pasal kita ada psikologis untuk atlet. So in material, we will come back. I can guarantee you pasukan olahraga will come back medals. And we might break Olympic record. Jagannathan turut menambah matlamat sebenar mereka di Paralimpik adalah untuk mengekalkan prestasi baik di Rio dan pastinya untuk memperbaiki rekod masing-masing. Pasukan olahraga dibarisi Rizwan Puzi bagi acara 100 meter kategori T36, Ziyad Zulkifli acara lontar peluru F20, Abdul Latif Romli acara lompat jauh T20, Wong Karji acara lompat jauh T13 dan juga Siti Nur Iyasah Muhammad Arifin acara 400 meter T20. Sementara itu, atlet Paralimpik acara lumba basikal trek wanita Nur Azlia Syafinas Muhammad Zais terima insentif RM10,000. Sumbangan itu diberikan kerajaan negeri Pulau Pinang untuk atlet negerinya yang akan bersaing di Tokyo. Pengerusi Jawatankuasa Belia dan Sukan Negeri Sun Lipchi berharap ia dapat memberikan satu dorongan kepada Nur Azlia untuk meneruskan perjuangan dan usaha di tamasya sukan tertinggi dunia itu. Sebagai persiapan terakhir, dia akan menjalani latihan secara kuarantin di Nilai Negeri Sembilan. Nur Azlia Syafinas adalah antara 22 atlet yang akan menggalas cabaran negara dalam 9 jenis sukan pada tamasya Paralimpik Tokyo mulai 24 Ogos hingga 5 September depan. Dia dijadualkan berangkat ke Tokyo, Jepun pada 19 Ogos dengan acara lumba basikal trek bermula pada 25 Ogos. Kedah Darul Aman KDAFC gagal mengutip 3 mata penuh di laman sendiri selepas tewas 2-4 kepada Selangor FC di gelanggang sendiri malam tadi. Pertemuan yang berlangsung dalam cuaca hujan itu menyaksikan pemain import tuan rumah Renan Alves turut dibuang padang.
Pasukan tuan rumah terlebih dahulu menjaringkan gol menerusi sepakan lambung penyerang sensasi mereka Kepa Sherman pada minit ke-23. Gol penyamaan The Red Giants hadir pada minit ke-27 apabila pengadil perlawanan menghadiahkan sepakan penalti selepas Renan menampan bola menggunakan tangan di dalam kotak penalti. Dia kemudian dilayangkan kad merah dan dibuang padang. Sepakan penalti itu berjaya disempurnakan Ifadio Olsegen. 2 minit kemudian Selangor menambah gol kedua hasil jaringan pemain muda Ahmad Daniel Ahmad Asri. Terus sentak dengan jaringan itu, anak buah Aidil Syahrin Sahak melakukan serangan bertali arus dan hasilnya berjaya menambah gol kedua menerusi tandukan Anumatan Mohan Kumar hasil sepakan sudut Rabi Ataya pada minit ke-43. Skuad kendalian Karsten Nezel kemudian memanfaatkan kelebihan untuk menambah 2 lagi gol pada minit ke-74 dan 90 kedua-duanya menerusi Ifadio. Kedudukan 2-4 itu kekal sehingga tamat perlawanan. Elektronik kini ibarat teman sehidup semati. Selain memudahkan urusan harian, penggunaannya juga diperluas kepada kanak-kanak menerusi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Namun kemudahan itu pasti ada harganya. Wartawan Syafiq Akhir ada laporannya. Tanpa perlu diajar, hampir semua kanak-kanak mahir menggunakan gadget. Selain bermain permainan video atau bersosial, peranti kini turut digunakan untuk proses pembelajaran. Namun, sekiranya penggunaan tidak dikawal, peranti yang memudahkan urusan harian itu boleh menjadi senjata makan tuan. Even sebelum PKP lagi, benda ni sudah menjadi satu masalah. Menjadi satu kebimbangan terhadap kesihatan kanak-kanak dari segi mata, dari segi psikologi dan sebagainya. Bila kanak-kanak punya penglihatan terhad kepada gadget dan komputer saja. Kalau tengok kat sini, gadget ni dekat kawasan sini ni baru iPad. Kalau handphone, budak akan pakai dengan jarak yang lebih dekat lagi. Jarak penglihatan yang tidak digunakan sepenuhnya, dia akan menyebabkan power tu akan jadi cepat naik. Pendedahan terhadap peranti pada usia awal juga memberi kesan kepada penglihatan. Cubaan memujuk kanak-kanak menggunakan gadget bukanlah idea yang baik. Kalau ikut World Health Organization, kanak-kanak sebelum umur 2 tahun sepatutnya tak boleh pakai gadget langsung, tak boleh diberi gadget langsung. Dan umur 2 tahun sehingga 6 tahun, maksimum 1 jam sehari sahaja. Ini adalah kesan baru dari segi mata penat, belum lagi kesan pada jangka masa yang panjang. Bukan sahaja boleh meningkatkan power rabun jauh, tapi boleh juga meningkatkan possibility, kemungkinan untuk budak tu ada juling ataupun banyak lagi masalah mata yang lain. Justru, ibu bapa perlu memainkan peranan mengawal penggunaan gadget dan memastikan tata cara kendaliannya tidak memudaratkan kanak-kanak. Ingat, jangan biarkan peranti ganti tempat ibu bapa sendiri. Kesedaran awal dalam kepentingan menjaga mata harus dititik beratkan khususnya di kalangan kanak-kanak bagi mencegah pelbagai risiko antaranya juling dan mata malas. Jadi ibu bapa sewajarnya memainkan peranan penting dan membawa mereka melakukan pemeriksaan berkala sekurang-kurangnya 6 bulan seawal mereka berusia 3 tahun lagi. Syafiq Akhir, Berita RTM. Saudara, laporan itu menutup Berita Wilayah 14 Ogos 2021. Kongsikan bersama kami sebarang aktiviti yang berlaku di tempat anda. Saya Zira Zamri, Berita Wilayah, peka dan berwibawa. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.